الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وجعلنا من عبادك الصالحين والمتقين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا. ربنا زدنا علما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين خصوصا في الغزة وفي فلسطين وفي مصر وفي سوريا وفي اليمن وفي روهينيا وفي بلادنا ماليزيا خاصة وفي كل مكان وفي كل زمان. ربي يسر ولا تعسر. ربي تمم بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Muslimin, muslimat, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia, dengan keizinan, dengan kekuatan, taufik dan hidayah daripada Allah, pada tengah hari Jumaat Sayyidul Ayyam ini dapat sama-sama kita berkumpul seperti kebiasaannya kita berkumpul untuk menunaikan satu kefarduan yang diberatkan dan ditaklifkan ke atas kita orang-orang yang beriman, iaitulah salat fardu Jumaat. Sambil-sambil kita menunggu masuknya waktu zuhur sebentar lagi, insya-Allah kita kongsi beberapa perkara. Terlebih dahulu sebelum berkongsi, saya memohon kemaafan jika sekiranya suara ini mengganggu i'tikaf, mengganggu zikir munajat tuan-tuan muslimin sidang jemaah sekalian. Seperti mana yang kita ketahui bahawasanya lebih kurang 6 hari lagi kita nak menyambut hari raya Aidilfitri, nak menyambut hari raya haji ataupun raya kurban. Raya haji ataupun raya kurban ini termasuk dalam hari-hari yang besar dalam Islam, ayyamul azim fil Islam. 10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah, hari-hari yang besar dalam Islam. Maka bila kita sambut raya setahun sekali, dia akan berbangkit berbagai-bagai masalah. Jadi sebagai tazkirah ringkas hari ini, kita buat ulang kaji sikit. Kita ulang mengaji berkenaan dengan ibadah kurban, ibadah sembelihan. Dia duk mesin tentang lu. Syukur berhenti saat dah lima. Berhenti saat nak semayang. Dah. Jadi insya-Allah kita kongsi 2-3 perkara berkenaan dengan ibadah kurban, ibadah sembelihan ni tuan-tuan. Pasal rata-rata kita mengaji, tapi kadang-kadang terlupa pasal setahun sekali. Dalil kita duk lupa ni tuan-tuan muslimin muslimat, kita boleh tengok dalam semayang Aidilfitri, kita boleh tengok dah. Kita duk semayang raya, Tok Imam sebelum semayang raya ni dia pesan dulu. Dia pesan, nak pegang mikrofon, dia bagi kaifiat ataupun kaedah nak semayang raya lagu mana. Dia pesan ke anak-anak jemaah pagi nak semayang Aidilfitri tu. Dia kata seperti biasalah tiap-tiap tahun kita nak semayang raya ni takut-takut terlupa. Jadi saya sebagai imam qaryah ni nak bagi pesanan lah. Niat dia lagu ni. Kemudian rakaat yang pertama tu takbir 7 kali. Selepas 7 kali takbir, pada rakaat yang kedua 5 kali takbir. Jadi keseluruhan dalam semayang sunat hari raya ni 12 kali takbir. Sebelum semayang Tok Imam pesan lah, pasal takut jemaah lupa. Tapi bila Tok Imam angkat takbir, dia yang lupa. Nampak? Pasal jarang-jarang berlaku, jarang-jarang buat, setahun 2 kali. Jadi walaupun kita ingat, tapi kadang-kadang Allah Ta'ala nak uji, tengah semayang kita lupa. Bila kita lupa tuan-tuan muslimin muslimat, sebab itulah perlunya kepada pengajian, kepada tazkirah, pada peringatan. Mudah-mudahan ilmu yang duduk dalam dada kita ni nak dekat-dekat lupa ni, bila kita dengar satu-satu benda ilmu, dia
kembali kuat ingatan tu. Sama macam bab sembelih, sama macam bab kurban. Nampak gaya orang Melayu ni ramai lagi yang tak faham bab sembelihan, bab kurban ni tuan-tuan ni. Pasal orang Melayu ni kebanyakannya dia suka ikut cakap orang lain. Orang bagi pendapat tu dia dengar, orang bagi pendapat ni dia dengar. Dia tak mau ikut Quran hadis, dia tak mau ikut ulama', dia nak ikut orang kampung dan sebagainya. Maka tak boleh lah lagu tu. Islam bukan satu agama ikut-ikutan, tapi Islam ni dia datang dengan nas, syarak Quran dan juga hadis. Maka setiap satu benda, apatah lagi kalau benda itu ibadah kita nak buat, mestilah berpandukan Al-Quran dan hadis. Dia bukan boleh buat ikut suka. Yang banyaklah ni ikut suka. Lawan Nabi Allah Ta'ala, lawan Nabi apa yang Nabi sebut dalam hadis-hadis, seumpama kita tak mati. Jadi sama-sama lah kita mengaji, menuntut ilmu. Dengan menuntut ilmu tu dia mengeluarkan kita daripada kejahilan, daripada kegelapan kepada orang yang terang, orang yang ada ilmu. Walaupun dia tak alim, tapi kurang-kurang dia ada ilmu. Lepas fardu ain. Lepas tak lepas fardu ain kita ni tuan-tuan, kita tengok kita ni bab haid, nifas, istihadah kita reti lagi. Haid, nifas, istihadah bini kita nikah puluh-puluh tahun, bila kita tanya ni sekurang-kurang haid isteri kita berapa lama, kita tak reti jawab lah. Nampak? Padahal puluh tahun dah nikah, boleh cucu dah. Tanya isteri, tanya abang, oi, hari ke-20 ni keluar haid, keluar darah hari ni, kena mayang dah. Kita nak jawab aku mana? Hari ke-20 keluar darah oi. Kalau orang hak bodoh tak mengaji, dia kata tak kena semayang, dia kira haid tu. Berdosa semayang waktu haid. Nampak? Padahal kita tak mengaji. Selama-lama berapa hari, selama-lama haid berapa hari, sekurang-kurang haid. Yang disebut para ulama selama-lama haid ni 15 hari sahaja. Selepas dah 15 hari turun lagi darah, tidak dikira haid, dikira istihadah, darah penyakit. Wajib semayang, wajib buat benda-benda fardu. Dia tak buat, dosa. Suami tak tegur, suami tanggung dosa. Takat 15 hari saja dikira haid. Hari 16, 17, 18 tak dikira haid dah. Maka wajib semayang, wajib mandi. Itu dia tanya sekurang-kurang haid, sekurang-kurang haid 1 hari 1 malam. Bab tu banyak kita tak lepas dah. Nikah saja. Nampak? Yang reti tengok spender bini. Bila darah keluar tak reti nak hukum darah apa. Darah haid ke, nifas ke, istihadah ke, wiladah ke, darah pasat ke. 5 jenis darah yang keluar dari kemaluan isteri tu wajib fardu ain pada kita mengaji. Melainkan kalau kita ni memang tak mau menikah sampai ke mati, maka tak wajiblah mengaji ilmu haid, nifas, istihadah. Tapi bila kita ada isteri, ada anak-anak perempuan, wajib mengaji ilmu ni. Pasal apa? Pasal kita payung, kita suami. Bab nifas kita tak apa lepas lagi. Bila tanya sekurang-kurang nifas berapa lama, kita tak apa nak boleh jawab. Nifas kita tahu, tapi sekurang-kurang waktu nifas berapa lama? Ada yang kata setengah hari, ada yang kata sejam, ada yang kata sehari semalam. La ilaha illallah. Nampak? Sekurang-kurang nifas ni 1 lahzah, 1 saat, 1 detik. Selama-lama nifas berapa lama? 60 hari. Itu mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali, mazhab Hanafi, mazhab Maliki. Selama-lama nifas 40 hari. Bini kita bila beranak, lepas beranak tu turun darah, dipanggil darah nifas. Berapa lama? Mazhab Syafi'i 60 hari paling lama. Hari ke-61, 62 turun lagi darah nifas, maka dia wajib mandi, dia wajib mengerjakan solat dan ibadah kefarduan yang lain. Dalam tempoh 60 hari tu, kalau tiap-tiap hari turun darah, tak wajib semayang. Dia semayang berdosa besar dalam keadaan haid dan nifas. Nampak? Tuan-tuan, dia tak main lagi darah wiladah, darah pasat. Allah Rabbi, banyaknya ilmu fardu'in hak wajib kita mengaji. Tapi dah kita sibuk dengan dunia, tak mengaji, kita pula dilalaikan dengan hiburan. Tak sedap kata kita bodoh, kita duduk lalai tu. Nampak? Orang mengajak masjid surau, kita tak main, duduk depan TV tengok. Lalai kali sampai ke mati, bodoh tu. Tuan-tuan, jadi ni nak masuk ni raya haji ni tuan-tuan, satu ibadah yang sinonim tuan-tuan ni, iaitulah ibadah korban binatang. Bila mai korban binatang ni tuan-tuan, muslimin muslimat, muslimin sidang jemaah sekalian, ramai lagi orang-orang yang tak faham berkenaan dengan ibadah sembelihan. Pasal apa? Pasal dia ikut cakap orang Melayu. Di antara kekeliruan yang kita duk nampak depan mata kita ni tuan-tuan, kita berpegang kepada kalau sembelih 2 kali tak sah. Nampak?
Tengok tukang sembelih tu sembelih, terangkat pisau. Dia letak pula, dia lihat lembu tu kali kedua. Kita tak makan dah lembu tu. Kita kata daging tu bangkai. Kita ni lebih pada ulama' yang cerdik. Sah tak tuan-tuan sembelih 2 kali? Nak tanya orang Taman Keladi, rajin mengaji belakang. Sembelih binatang 2 kali, sah tak? Warok belakang ni. Jawab dia pasal apa? Tak sah 2 kali sembelih. Sah 2 kali sembelih. Syarat jangan sengaja. Dia sengaja sembelih 2 kali, tak sah sembelihan. Tapi kalau dia tak sengaja, sebagai contoh, dia tengah sembelih, terangkat pisau ataupun terjatuh pisau, maka dia cepat-cepat ambil pisau, sambung sembelihan, sah lagi sampai putus 2 urat yang menjadi syarat. Urat merih, urat urat halqum. Putus 2 syarat ni tuan-tuan, 2 urat ni walaupun 2 kali sembelih atas sebab tidak sengaja, tak apa, tak ada masalah. Sah sembelihan, halalan thayyibah, daging tu untuk dimakan. Kita jangan buat pandai-pandai. Ni bila kita tengok terangkat pisau sikit dan sebagainya, tak mau makan dah. Amboi. Ngaji tak mana tu. Nah, yang tak boleh sengaja buat 2 kali. Dia sembelih dah setengah. Lembu tu 3 pikul besar. Gelembiak dia banyak. Jadi bila nak sembelih, lengah tangan-tangan. Dia sembelih dah sekat. Kebas tangan, dia pun berhenti. Dia kata, "Sat gigi sambung lagi." Balut rokok dia ulus balut, minum yang kopi cawan tu, baru sambung pula. Hak tu yang tak sah. Rugi saja sekok lembu 3,500 pasal bodoh piang macam saya. Nampak? Sengaja buat tak sah. Tak sengaja tak apa. Tengah sembelih, pisau terjatuh. Dia pun cepat-cepat ambil pisau, sambung sembelihan. Sah sembelih, tak ada masalah. Ataupun dia sembelih tapi tak keluar darah. Tarik, tolak, tarik, tolak, tarik, tolak. Darah tak keluar. Tengok-tengok lembu beliak mata. Rupanya salah pisau. Mata duduk ke atas. Memang sakit. Lembu kata, bodoh weh, sakit lah. Dia tengok-tengok, alamak, mata terbalik. Dia kalih cepat-cepat, dia sembelih. Sah. Kalau jadi lagu tu kita nak kalau kita tengok keadaan lagu tu, kita nak buat ke mana? Jawab dia sah. Cepat-cepat dia kalih. Dia bukan sengaja terbalik mata pisau. Tuan muslimin muslimat. Nampak? Itu dah mengaji kan dekat Syekh Faisal berkenaan dengan sembelih tu imam tu. Syekh Faisal memang mengajar dah kan bab sembelih. Hari ni kita ulang mengaji sikit lagi. Sambil-sambil nak tunggu masuk Zuhur. Kemudian demai pula masalah kita sembelih binatang. Sembelih binatang tak pakai pisau. Sembelih pakai kaca. Sembelih pakai batu. Sembelih pakai kayu. Sah tak sembelihan tu? Selain daripada pisau sembelih binatang. Kalau orang Taman Keladi ni, raya haji ni, dia sembelih, dia bawa kaca mai. Rumah dia banyak naku. Tingkap naku kaca tu dia bagi pecah, dia pakai kaca tu sembelih binatang. Sah sembelih. Ni kalau kita tengok ni berani dah nak makan tu sembelih pakai kaca. Jawab dia pasal apa tak sah pula? Bukan syarat sah sembelih kena pakai pisau. Syarat sah sembelih ni putus 2 urat, merih dan halqum. Itu nak pakai apa? Terpulang pada kita. Cuma adat kita di Malaysia pakai pisau. Kerana pisau tu diyakini memudahkan urusan sembelihan, mempercepatkan kematian binatang kurban. Tapi selain pada pisau boleh pakai, tak ada masalah. Nak pakai kaca boleh, nak pakai kayu boleh, nak pakai batu boleh. Syarat mestilah alat itu tajam, tidak menyiksa binatang yang nak disembelih. Jangan pakai 3 benda saja. Yang pertama, tulang tak boleh guna. Dosa, haram hukum dia. Yang kedua, gigi tak boleh guna. Yang ketiga, kuku. 3 benda ni dilarang syarak untuk digunakan sebagai alat sembelihan. Pasal apa tak boleh guna gigi? Gigi tu termasuk dalam tulang. Tulang siapa tak boleh guna? Tulang tu makanan jin, tak boleh guna untuk sembelihan. Selain daripada 3 benda tu, boleh belaka. Nampak? Nak guna pedang ke? Boleh belaka. Nak guna kerih, tak apa kerih. Pasal dia ni dulu kini selamanya. Lepas tu dia ni duk simpan barang-barang lama. Kerih ni macam-macam jenis duk ada di rumah. Gantung di dinding penuh. Jenis himpunan baju merah apa ni. Takkan Melayu hilang di dunia. Penuh kerih di dinding ni. Kerih luk 9, luk 8, luk 7, luk 5. Kerih tina, kerih jantan, kerih kunsa, kerih pondan. Ada belakang kerih. Nampak? Jadi bila mai waktu nak korban, dia nak pakai kerih sembelih. Boleh tak? Jawab dia pasal apa tak boleh. Syarat mesti tajam kerih tu. Cuma bila nak sembelih pakai kerih, jangan bagi terpelantin sudah. Sembelih bagi elok-elok. Takut terlepas kerih tu pada tangan, melekat di bendera pula. Payah pula cerita nak kena pergi cabut kerih di bendera tu. Nampak? Lambat faham, jam.
tuan-tuan muslimat, pakailah apapun selain daripada pisau, tapi kebiasaannya kita memakai pisau kerana itu mendatangkan keyakinan kepada kita untuk sembelih mendatang. Hak tu paling mudah kali pakai pisau. Demai pula masalah tuan-tuan muslimin muslimat. Hari tu saya tengok ustaz, depa ni sembelih lembu tak perabah lembu. Dah lah tak perabah lembu, tak menghadap kiblat pula tu sembelih. Boleh makan ke ustaz tu daging tu? Tuan-tuan, kalau orang sembelih lembu dia tak perabah, lepas tu tak menghadap kiblat. Punggah terus hentai. Sah sembelih tak perabah, tak menghadap kiblat. Ulang mengaji. Jawab dia sah lah, siapa tak sah. Perabah lembu menghadap kiblat itu sunat dalam sembelihan. Tak mau perabah lembu tengah berdiri nak pergi sembelih, kalau terror boleh, tak ada masalah. Lembu tengah berdiri, tak ada siapa pegang, kita pergi pegang pisau, putih dua orang helkom mari, sah sembelihan. Niat kita sembelih kerana Allah, selesai. Jangan kata lembu tengah berdiri, lembu tengah duk berlari tu. Lari lembu ni, kita ligan bawa parang, ruk sembelih, sah sembelihan, tak ada masalah. Jangan kata lari, lembu tu kita tak pegang pun. Kita duduk teh motor, lembu duduk tang ujung tu, kita duduk teh motor. Dah kita ni memang terror baling pisau. Kita pun duduk teh motor, kita aim. Kita baling. Putih lihat lembu, putih dua orang, halqum dan marih, sah sembelih. Tak pegang langsung. Kalau kita tengok, kita berani makan daging kalau lagu tu. Dia tak pegang lembu, tukang sembelih tu terror. Dia baling terus ya. Putih dua orang. Kalau tak mengaji, tak berani makan lah. Padahal sah sembelihan tu, dia bukan syarat kena pegang dan sebagainya. Nampak tuan-tuan ni? Bab sembelih ni banyak sangat kita tak faham. Kalau kita mengaji jadi reti. Bila kita tak faham, kita jadi tukang hukum. Penghukum kita ni. Kita duk kira judge orang. Tak boleh ni, tak boleh ni, tak sah ni, tak sah ni. Kita menunjukkan kebodohan kita sendiri di khalayak ramai. Kalau hang tak reti, duk diam sudah. Mengaji dulu. Ni orang Melayu dia suka hukum. Jawab dia tak ada masalah. Dia main pula masalah ustaz weh. Orang perempuan sembelih. Lagu mana ni? Ada pula orang perempuan sembelih dah dalam tengah mai haid. Orang perempuan kita tengah uzur sembelih lembu korban. Sah tak sembelihan? Orang perempuan sembelih lembu. Kita berani tak nak makan? Hak perempuan tu pula duduk tengah sembelih, dia kata Allah semalam baru mai haid, tengah sembelih. Kita berani tak makan lembu yang disembelih seorang wanita? Jawab dia tuan-tuan muslimin muslimat, dia tak kira laki ke perempuan, sembelih tetap sah. Kerana syarat sah sembelih bukan laki-laki, syarat sah sembelih Islam. Cuma uruf adat kita afdal orang laki-laki. Pasal apa orang perempuan tak digalakkan? Pasal orang perempuan lemah. Orang perempuan ni lagi pegang pisau, lagi takut terpelanting pisau, lagi lembu kelupuk dan sebagainya. Maka sebab tu tak digalakkan orang perempuan sembelih. Walau bagaimanapun, kalau kata ada orang perempuan sembelih, sah sembelihan, boleh makan daging, tak ada masalah. Contoh, duduk di Taman Keladi ni, suami-suami semua jadi pondan belaka, pakai kain kemban, sidai kain, nampak? Pegang cawan, duduk tergutu tangan, lembek belaka. Ponen orang panggil. Yang kuat isteri semua, bini-bini ku gangster, nampak? Jenis angkat tonggas, plaster ceiling, buat rumah, kontrak bancur simen, bawa trailer tu bini tak? Memang bini kita kuat nah. Jadi kalau bini kita sembelih jadi ya, boleh tak? Jawab dia boleh, tak ada masalah. Orang perempuan sembelih, cuma afdal orang lelaki-lelaki. Pasal apa dilarang? Pasal kalau orang perempuan sembelih, berebutlah orang lelaki-lelaki nak tengok. Betul? Pasal yang sembelih tu perempuan. Memang tarikan orang lelaki-lelaki ni orang perempuan. Dia kalau orang lelaki tak tertarik pada orang perempuan, orang tu gay ataupun mati pucuk, tu je. Jadi kalau kata tahun lepas tu imam sembelih, bila tu imam sembelih lelaki-lelaki lah, tu imam mana ada tu imam perempuan. Kita berebut nak pegang lembu, tak berebut, tolak hang aku. Pasal yang sembelih tu imam. Cemuih tengok muka tu imam, tapi bukan tu imam Taman Keladi lah. Tu imam sembelih, kita tak mau pun pegang lembu. Tapi tahun ni dengar cerita bini tu imam nak sembelih, berebut tak pegang lembu? Berebut. Tahun lepas pegang lembu dua orang sekor. Tahun ni 50 orang sekor lembu pegang. Pasal apa? Bini tu imam nak sembelih, bini muda pula tu. Bila orang perempuan nak sembelih lembu, takkan dia nak kena duduk bersimpuh. Dia mesti kena kangkang kaki pasal nak bagi stabil kedudukan. Sebab kita takut lembu kelupuk. Nampak? Yang kedua, bila orang perempuan nak sembelih lembu, dia kena sintin seluar, dia kena angkat kain, nampak paha putih melepak.
Jadi hak tukang pegang lembu, kalau Tok Siok, Tok Bilal, Tok Imam pegang lembu, seronok ah. Orang lelaki-lelaki pegang, lawa putih paha. Nampak? Sebab itulah dielakkan orang perempuan sembelih. Kalau orang perempuan nak sembelih juga, tak ada masalah. Semua geng muslimat, geng puteri belakang. Tudung pink, baju putih, kain pink. Geng puteri belakang. Tukang pegang ekor, tukang pegang kaki, tukang sembelih, tukang rincik, apa semua. Geng perempuan, tak campur dengan lelaki-lelaki. Okey, tak ada masalah. Yang jadi masalah, bila orang perempuan pergi sembelih tengah orang lelaki-lelaki, hukum dia tuan-tuan, orang perempuan yang bekerja sebagai tukang sembelihan, hukum dia makruh. Ingat tu, hukum orang perempuan bekerja sebagai tukang sembelih ni makruh. Kalau dia tak buat, boleh pahala. Dia buat, tak dapat apa. Sebab tu digalakkan orang lelaki-lelaki, kerana tidak mendatangkan fitnah. Pada kebiasaannya orang lelaki-lelaki ni dia kuat. Tuan-tuan ni. Jadi bab sembelih 2-3 perkara yang sempat kita kongsi tentang muslimat, mudah-mudahan sikit sebanyak memberi manfaat pada kita. Supaya bila kita tengok satu-satu benda yang kita tak pernah duk tengok, kita tak tahu apa benda tu betul tak betul, kita tak mudah menghukum. Bila ada ilmu ni kita tengok, boleh ni boleh ni. Jadi kita jadi orang cerdik. Itu tujuan mengaji, bukan nak bagi pandai. Mengaji nak bagi faham. Bila faham, mudah buat ibadah. Kalau mengaji nak bagi pandai, orang kapiak lebih pandai daripada kita. Pasal mereka mengaji banyak benda. Kita orang Islam mengaji tujuan untuk faham ibadah, bukan tujuan untuk pandai. Bila kita salah tujuan, bila kita salah matlamat, takut-takut kurang keberkatan ilmu kita tu. Jadi tuan-tuan musliman, dalam bab sembelih ni dia banyak lagi lah, banyak sangat lagi masalah-masalah yang berbangkit. Kalau kita sembelih, keluar tengah sembelih tu keluar anak daripada perut ibu, tuan-tuan ni. Ataupun boleh tak kita sembelih binatang yang campuran. Contoh, mak dia lembu, pak dia kambing. Dapat anak orang panggil kambu. Boleh sembelih buat korban tak? Ataupun mak boleh sembelih, mak boleh korban, ayah tak boleh korban. Contoh, mak lembu, ayah itik. Tubit anak, keluar anak jadi lentik. Boleh tak sembelih binatang anak tu nak jadi korban? Dia banyak lagi lah tuan-tuan ni. Jadi tak sempat kita nak kongsi tuan-tuan muslimat. Masuk dah waktu zuhur. Jadi insya-Allah lah kita tengok pada kuliah yang akan datang lah, kuliah waktu maghrib Ahad yang keempat. InsyaAllah kita akan sambung sikit sebanyak lagi berkenaan dengan perihal semayang. Jadi saya rasa cukup sekadar itu dulu tuan-tuan muslimat. Sebelum saya habis, saya ada nak maklum daripada seorang jemaah yang memerlukan bantuan. Dia orang yang sangat-sangat memerlukanlah bantuan daripada kita semua yang bermurah hati untuk memberi sedikit sedekah kepada dia. Kerana dia kurang kemampuan. Anak-anak belajar sekolah agama belaka ada yang duduk di Mesir. Jadi dengan pendapatan dia kurang mencukupi untuk membiayai anak dia yang belajar di Al-Azhar Mesir, Universiti Al-Azhar. Kebetulan pula anak dia sakit asma yang dia perlu beri perhatian yang lebih. Jadi dia nak kena hantar ubat tiap-tiap 2 bulan, nak kena hantar duit lagi, belanja dan sebagainya. Tak ada orang sponsor pun sebenarnya. Dengan pendapatan 800-900 sebulan, nak menyara anak semua sekolah swasta, sekolah agama. Nampak? Ni orang panggil semangat seorang ayah. Dia susah payah, dia cuba sedaya upaya dia untuk bagi pendidikan agama pada anak dia. Nampak? Dia tak mau terlepas pandang dalam bab agama ni. Walaupun dia susah payah, walaupun dia terpaksa terbaik muka, tapi untuk keselamatan anak-anak, untuk kebahagiaan anak dunia dan akhirat, tak apalah, pak sanggup. Hantar anak pergi sekolah agama 5 orang dengan pendapatan 800-900 campur GST apa semua ni, mampu tuan ni pakai doa. Jadi dia perlukan bantuan sedikit sebanyak untuk hantar kepada anak dia yang duduk di Mesir, seorang wanita mengaji di Mesir, mengaji agama lah, jihad fi sabilillah, masuklah asnaf. Nampak? Kalau kita ada duit lebih, kita bagilah bantuan. Mudah-mudahan dengan RM1 kita tu jadi bekalan makanan yang anak dia makan untuk jadi tenaga. Bila ada tenaga, boleh mengaji agama. Bila mengaji agama, boleh ilmu. Balik dari Malaysia, mengajak pula orang. Duit RM1 kita tu manfaat sampailah tak ada orang ambil manfaat daripada ilmu tersebut. Anak dia main mengajak ni puluh-puluh orang tu mengajak orang lain pula, sentiasa berterusan pahala walaupun RM1. Mana nak tahu dengan RM5 kita bagi tuan-tuan muslimat, RM5 di pakaian yang dipakai untuk menutup aurat pergi mengaji agama. Maka tuan-tuan, semua tu Allah Ta'ala kira saham yang sangat besar. Jadi
Tuan-tuan, insya-Allah mudah-mudahan ada sikit sebanyak, mungkin hari ni hari dia, hari susah dia. Kita sebagai seorang Islam, seorang mukmin yang beriman, kita bantu sekadar yang termampu. Nah, esok lusa mungkin hari kita. Bila kita mudahkan urusan orang, percayalah Allah Taala akan mudahkan urusan kita, insya-Allah. Yakin pada Allah Subhanahu Taala. Biar kita ni maafkan orang, kita ni mudahkan urusan orang. Mudah-mudahan kita ni dimudahkan urusan dunia dan akhirat kita. Jadi dia ada buka, bawa tabung dia di belakang sana. Habis Jumaat sekali lagi, tuan-tuan bolehlah masukkanlah sikit dalam tabung dia tu. Mudah-mudahan meringankan beban seorang ayah yang menanggung anak, yang anak dia berjaya dunia dan akhirat, insya-Allah mudah-mudahan. Jadi saya rasa cukup sekadar itu dulu, tuan-tuan muslimin muslimat. Anak dia ni untuk Universiti Azhar tahun yang kedua. Ada penyakit asma. Ni dia dah bagi surat kat saya, complete set. Jadi kita minta kebenaran imam noh. Nah, insya-Allah mudah-mudahan. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا. ربنا زدنا علما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.